the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang anda lihat itu adalah dua daripada produk ataupun aplikasi yang telah disenarai akhirkan dalam anugerah ICT NEF Awani 2013, dan malam ini saya bersama dengan kedua mereka, Saudara Rohaizat Hassan dan juga daripada pengurus daripada Halal Industry Development Corporation, dan juga Saudara Muhammad Nizam Wan Abi Saben, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Cafe Teknologi Sdn Bhd. Dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda masih lagi menonton agenda Awani pada malam ini, kerana malam ini kita nak bercerita bagaimanakah anugerah ICT NEF Awani mempertabatkan aplikasi ataupun menghimpunkan dan juga menyenaraikan mereka yang membangunkan aplikasi-aplikasi yang terbaik hasil daripada produk tempatan. Dan itu nak kita ceritakan bagaimanakah cabaran dalam memastikan bahawa tampil dengan teknologi ataupun tampil dengan kandungan mudah alih yang benar-benar dapat memenuhi keperluan dan juga permintaan pasaran yang cukup besar pada hari ini. Jadi kalau saya mulakan dengan Saudara Rohaizat, kalau dahulu halal apps itu, kalau saya ingat 2 atau 3 beberapa tahun lepas, ianya sudah ada, dan kita seringkali kalau dilihat sebagai mereka yang mencari premis menjual halal ataupun mendapatkan informasi halal secara menyeluruh itu untuk cari ke website itu mungkin tak ada masalah, tapi dunia hari ini di hujung jari, dan kita mulakan satu aplikasi ataupun sesuatu yang mudah dan kita dapat capai dengan cara yang lebih cepat. Dan kalau kita imbau balik, saya tengok dengan aplikasi halal apps itu juga menunjukkan bahawa banyak penambahbaikan dan juga kemajuan telah dicapai. Bagaimana kita melihat bahawa halal apps bukan saja apps biasa, tapi pasarannya lebih daripada itu. Bukan saja untuk pengguna, tapi kalau daripada segi bisnes modelnya, ini satu nilai tambah yang besar. Bagaimana kita melihat itu secara lebih luas dahulu? Terima kasih Zul atas jemputan juga. Jadi kalau kita tengok konteks halal apps ni, dia telah bermula dengan satu inisiatif yang mana kita pada awalnya kita nak ketengahkan syarikat-syarikat halal yang mendapat persejilan halal Malaysia. Tapi pada waktu ketika tu 5 tahun dulu kita buat dalam konteks itulah. Jadi penambahbaikan tu along the way tu banyak yang kita buat. Kita dah menambah senarai industri news, kita menambah juga maklumat statistik yang mana pihak kerajaan ataupun pihak penyelidik boleh gunakan data statistik melalui halal apps ni. Dan kita juga mampu mengajak pengunjung-pengunjung restoran-restoran halal untuk memberi rating kepada restoran-restoran yang mereka datang dan gunakanlah perkhidmatan tu. Jadi itu adalah antara beberapa penambahbaikan lah. Jadi perspektif tu kita telah buka dari konteks bukan saja dari sudut teknologi, tapi dari segi fungsi dan functionality halal apps tu sendirilah. Bagaimana kita melihat Halal Development Corporation sendiri melihat bahawa keperluan hari ini untuk sampai kepada masyarakat untuk memahami konsep halal, untuk dekat dengan sesuatu yang memudahkan mereka. Aplikasi mudah alih adalah kalau dahulu mungkin dilihat kepada platform ataupun medium yang kedua atau ketiga. Tapi hari ini itulah platform utamanya. Kerana masyarakat kalau nak pastikan nak cari makanan Jepun ataupun makanan Korea yang halal, kita tak ada platform itu. Dan platform yang paling mainstream pada hari ini adalah platform aplikasi mudah alih. Bagaimana saya rasa macam dengan aplikasi yang ada pada hari ini sudah menjawab sikit sebanyak keperluan dan juga kemahuan masyarakat pada hari ini? Betul. Kita melihat pada trend semasa lah. Jadi media, saluran soft media ni dah mula bertapak di Malaysia beberapa tahun dulu. Jadi kita nampak ni adalah satu orang kata apa, saluran yang baik untuk kita menjadikan halal apps ni sebagai satu medium, menjadikan halal tu sebagai satu standard pilihan. Ramai pada kita dulu mungkin kita membeli barang atas sebab beberapa sebab.
Mungkin disebabkan harga dia, mungkin disebabkan cepatnya kita nak beli barang tu, kita nak masak rumah, balik rumah kan. Jadi kali ni dengan halal apps yang ada sedia ada ni, dia membantu membina satu cara hidup baru. Membantu cara hidup dari segi memenuhi keperluan kita sebagai seorang Muslim. Di samping juga kita mendapat memenuhi keperluan cita rasa. Cita rasa ni dari segi bentuk cuisine, kulineri lah. Jadi kadang-kadang kita terasa hari ni macam Zul balik kerja penat, hari semalam dah makan nasi lemak, hari nak makan makanan Itali pula kan, makanan Cina. Jadi kita bukan saja memenuhi keperluan pengguna, tetapi ia memberi ruang baru untuk perniagaan, untuk bisnes. Lebih besar perspektifnya. Okey. Saudara Nizam, bagaimana pula dengan tercalonnya tahniah kedua-dua anda tercalon dalam kategori ini. Bagaimana kita melihat kandungannya itu mungkin kandungan Islamik dan marketnya adalah niche. Tapi kalau dilihat aplikasi itu juga adalah aplikasi yang paling banyak dijual ataupun antara yang top selling di platform iOS contohnya. Okay. Untuk sampai ke tahap itu, mungkin kalau kita ceritakan sikit punya teknologi punya produk, apa yang menjadi produk utamanya? Okey, terima kasih Zul. Okey, Ayat Maksurat ni adalah actually kompilasi doa-doa Rasulullah dan juga ayat-ayat Al-Quran yang telah dikompilkan oleh Hasan Al-Banna. Okey, di mana aplikasi ini kita menjurus kepada pengisian rohani. Pengisian rohani, dan di mana dapat membantu mengenangkan jiwa semua kan. Okey, jadi kita punya market ni dapat reach to across the globe ni disebabkan oleh kita menggunakan bahasa yang contohnya English, ada bahasa Melayu, dan kita juga ada demand daripada Perancis, China untuk menambahkan bahasa-bahasa lain. Jadi itu yang membuatkan kita boleh diterima seluruh dunia lah. Berapa agaknya yang sudah dimuat turun dan sebagainya kalau dilihat? Macam Caliphate ni kita mempunyai dua aplikasi yang utama, iaitu iHadis dan iMaksurat. Dan jumlah keseluruhan lebih kurang 200,000 download. 200,000 download yang berbayar dekat situ. Mungkin kita boleh lihat ataupun kita mengenal pasti ataupun kita boleh bercerita lebih banyak lagi pasal perkara itu. Tapi kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Kita berhenti rehat, kita jumpa lagi dalam agenda awal ni selepas ni. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Saya bersama dengan finalis bagi kategori aplikasi dan juga kandungan mudah alih ataupun media baru terbaik. Ini sempena dengan anugerah ICT NF Awani 2013. Kalau dilihat kepada Saudara Nizam tampil dengan kandungan Islamik, iHadis dengan apa tadi? iMaksurat. Dan walaupun ini kalau dilihat ada yang mengatakan mungkin marketnya niche, lebih fokus dekat situ. Tapi dalam ekosistem hari ini dengan teknologi tidak jadi masalah. Teknologi hanyalah platform. Kandungan itu yang lebih perlu dititik beratkan pada hari ini. Kalau dahulu mungkin kita merasakan bahawa teknologi itu adalah satu barrier yang cukup besar. Betul. Tapi hari ini apabila kita cerita mengenai aplikasi, kita bercerita mengenai kandungan untuk mudah alih, kita perlu tampil dengan kandungan yang betul-betul dapat memenuhi keperluan masyarakat ataupun relevan dengan keperluannya itu. Bagaimana dalam pasaran itu global tapi fokusnya itu niche sikit. Bagaimana memenuhi itu? Okey, macam sekarang kita fokuskan kepada pengisian rohani itu, di mana menenangkan jiwa. Jadi kita ni semua orang kata busy, dan sekarang ni kita buat aplikasi untuk Muslim on the go. Contohnya macam dalam kereta boleh baca, kan. Jadi kita sertakan dengan orang kata translation yang mudah difahami dalam language yang banyak. So membuatkan orang bila baca boleh tengok, kemudian kita ada audio pula. Jadi kalau tak sempat nak baca, kita boleh dengar audio. Sambil buat kereta boleh dengar dia punya audio, so mungkin boleh hafal sekali. Cabaran untuk tampil dengan aplikasi dan juga dengan syarikat sendiri dan sebagainya untuk membangunkannya, sudah pasti banyak cabaran-cabaran yang perlu diatasi. Mungkin kalau dapat dikongsikan cabaran terbesar dalam untuk tampil dan juga sekaligus memastikan bahawa produk yang dihasilkan itu mampu mendapat jumlah muat turun yang tinggi. Dan sudah pasti apabila berbayar itu sudah pasti ada perlu nilai tambah yang cukup besar kat situ. Bagaimana?
Cabaran yang paling tinggi adalah dia punya translation. Kadang-kadang kita nak translation tu sama dengan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan incoming China semua. Jadi cabaran untuk mendapatkan translasi yang betul-betul tepat dan memenuhi masyarakat setempat lah. Jadi cabaran dia dekat situlah yang paling tinggi sebenarnya. Halal apps ni, bagaimana kita melihat bahawa ianya mampu sampai kepada pasaran ataupun target market yang besar? Kerana Halal Industry Development Corporation bukan sahaja memfokuskan kepada kelompok-kelompok tertentu, tapi kita mahu halal ini dapat sampai kepada sesiapa saja di seluruh dunia. Dan dengan apps ini sebenarnya, dengan kandungan dan sebagainya, ini adalah platform yang cara paling mudah sekali untuk sampai di situ. Bagaimana? Kita tengok halal apps ni dah daripada 5 ke 6 tahun lepas yang kita dah mula membangunkan. Dia dah mencapai satu tahap yang mana contohnya industri pelancongan. Setiap orang nak keluar melancong, nak mengembara, dia perlu tahu tujuan. Dia dah mengatur perancangan. Okey, hari ini kita nak makan di sini, esok kita nak sana, kan? Dan manakala pengusaha pula dia akan mencari mana produk yang hampir dengan dia supaya lebih mudah dia buat pembangunan produk untuk industri. Jadi kita tengok dari aspek pencapaian kepada industri kluster tu sendiri, dia dah daripada mula kita asal buat ni untuk memberi kesedaran tentang halal, dia dah bergerak kepada sektor perniagaan, dia dah bergerak kepada sektor pelancongan dan pelbagai yang lain lagi. Jadi kita nampak tiada had dari segi penggunaan, dari segi pengguna. Sebab tu dia punya capaian agak besar. Jadi contohnya macam event pelancong daripada Timur Tengah contohnya, yang buat perancangan bila sama dia nak datang ke Malaysia, dia dah buat search di mana restoran-restoran yang mungkin berdekatan dengan sesebuah hotel contohnya. So itu adalah merupakan satu faktor yang amat penting lah bagi meningkatkan Malaysia ni sebagai satu destinasi perniagaan yang mempunyai sokongan-sokongan macam ni. Jadi kita nampak halal apps ni, dia bukan saja memberitahu, okey, kita mempunyai satu aplikasi yang dibina oleh sebuah organisasi yang ada kredibiliti, tapi kita juga memberi ruang kepada dia untuk membuat pilihan. Pilihan sama ada yang memenuhi keperluan masing-masing ataupun keperluan dari segi perniagaan ataupun keperluan dari segi penyelidikan dan sebagainya. Itu jadi dari segi bagaimana kalau halal apps sendiri kita melihat potensi, kalau potensi aplikasi mudah alih pada hari ini cukup besar sekali. Kalau dahulu mungkin aplikasi geotag seperti Foursquare dan sebagainya, kita pada asalnya mungkin pengguna rasa itu sekadar suka-suka untuk berkongsi tempat mereka check in dan sebagainya. Akan tetapi ianya seiring dengan potensi yang cukup besar itu, ianya mungkin jadi medium periklanan. Dan kalau di halal apps sendiri kita nampak itulah medium directory untuk pengusaha-pengusaha dan juga peniaga yang tampil dengan produk halal ataupun perkhidmatan halal untuk menjadi platform untuk mereka mewawarkan juga bisnes mereka, nilai tambah bagi mereka. Bagaimana kita melihat perancangan dan juga kita melihat potensi itu untuk diguna pakai ataupun kita maksimumkan di masa akan datang? Sebab hari ini mungkin platformnya sebagai directory, sebagai berita, tapi kalau untuk menjana pendapatan sendiri bagi HDC sendiri, ini adalah satu potensi yang besar. Kerana kalau dilihat pada layout dan sebagainya, ianya macam samalah dengan semua-semua aplikasi-aplikasi yang sudah terkenal. Bagaimana? Memang kita ada perancangan untuk memberi penambahbaikan yang mana pihak industri berpeluang untuk meletakkan mempromosikan produk-produk mereka. Restoran halal akan datang boleh meletakkan mungkin menu dalam sistem ni. Jadi perancangan tu kita ada satu aspek program yang kita panggil B2B dan juga B2C. Ini memang telah kita rancangkan untuk jangka masa panjang. Cuma sekarang ni kita membuat beberapa penyelidikan agar konteks untuk kita mempromosikan ni tidak disalahartikan bahawa kita cuba mengaut keuntungan, tapi lebih mempromosikan industri itu sendiri.
dan dalam masa sama memberikan satu platform ataupun menaikkan segi aras kepada Betul. produk halal dan sebagainya. Saya nak berhenti rehat seketika dahulu buat kali terakhir, tapi selepas ini mungkin kita boleh bercerita mengenai sebagai teknopreneur seperti saudara Nizam dan sebagainya, mungkin ada perancangan yang lebih besar dapat dilakukan di masa akan datang, dan mungkin bisnes ni bukan saja fokus kepada kandungan Islam saja, tapi banyak lagi yang boleh diterokai. Dan bagaimana kita melihat perkara itu selepas ini, kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita bertemu lagi dalam agenda awal ini selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awal ini. Saudara Nizam, kalau kita lihat kepada kandungan Islamik, contoh kandungan yang berkaitan dengan Islam, mungkin ada yang mengatakan bahawa kalau seperti contoh kita download Quran ataupun hadis contohnya, kita mungkin ada kata apa lagi tambahan ataupun nak memastikan bahawa produk dan juga aplikasi itu masih lagi kekal relevan dalam bentuk interaktif dan sebagainya kepada pengguna. Kerana dalam aspek teknologi ini kita perlu menawarkan lebih daripada sekadar satu siri kandungan sahaja. Bagaimana potensi ataupun peluang itu belum lagi diterokai sepenuhnya? Apa lagi area, bahagian-bahagian atau bidang-bidang yang mungkin boleh diguna pakai ataupun boleh dimulakan oleh saudara sendiri? Okey, macam Al-Quran, hadis, kitab-kitab, semua itu adalah reference di mana dia boleh pakai sepanjang zaman, kan? Jadi benda itu memang informatif. Jadi apa yang kita buat dengan teknologi yang sekarang ni, iOS, application canggih semua. Jadi macam mana interaksi daripada pengguna tu. Macam mana cara berinteraksi, bukannya sekat scroll. Kita punya cara-cara yang lain lagi untuk membuatkan pengguna tu rasa very interesting. Seronok sangat nak pakai aplikasi ni. Walaupun dia Islamic apps, tapi dia boleh dengar, boleh geotag pun ada. Kan? Jadi benda-benda value added macam tu yang kita akan tambah supaya boleh mendapat kepuasan yang sebenar, dan kita boleh share information dekat Facebook, dekat Twitter. Jadi untuk berdakwah tu lebih mudah sebenarnya. Tapi masalah utama teknopreneur ni bukan dari segi kandungan ataupun menyediakan kandungan tu bagaimana, tapi lebih kepada kalau ada idea baru, ada ciptaan baru nak buat, mungkin perlukan dana yang lebih, mungkin perlukan sokongan yang lebih untuk memasarkannya, satu perkara yang berbeza pula. Jadi bagaimana perkara-perkara itu dapat dipermudahkan dan mahu dipermudahkan? Sebab macam kita pun ada dalam perancangan untuk membuat mega punya projek berkenaan dengan Al-Quran, dan di situ kita memerlukan dana dan tim yang agak kuatlah untuk memastikan kualiti dan user interface dan teknologi yang kita pakai itu betul-betul dapat memenuhi selera masyarakat sekarang dan masyarakat dunia. Mana satu yang menjadi masalah, individu ataupun tenaga kerjanya ke ataupun dana itu? Semualah sebenarnya. Teknologi itu sendiri pun kita nak kena kreatif. Macam mana kita nak pakai, kan? Macam mana kita nak design dia. Benda-benda macam tu yang agak sebenarnya rumit. HDC sendiri bagaimana melihat perkara kandungan aplikasi ini dalam jangka masa panjang? Kerana hari ini pembangun aplikasi ini milik tempatan, milik Bumi Putra sudah ada. Dan bagaimana sebagai sebuah perbankan juga merasakan bahawa ini tidak menjadi satu masalah untuk mencari mereka yang benar-benar berbakat untuk menghasilkan aplikasi-aplikasi dan juga kandungan-kandungan kreatif seperti ini. Bagaimana pengalaman daripada HDC sendiri? Pengalaman kita dapat tengok dari segi kualiti pembangunan apps di Malaysia sendiri dah mencapai tahap antarabangsa. Kita dapat lihat contohnya syarikat yang membangunkan apps, antaranya yang membantu membangunkan apps HDC sendiri, daripada sebuah syarikat yang kecil sehingga sekarang ni telah mampu membuka sebuah syarikat di Silicon Valley di US. Jadi kita nampak syarikat Bumi Putra ni memang boleh berdaya saing. Dan dari segi adaptation atau adaptasi kepada teknologi terkini itu memang dah boleh dibuat. Sebagai contoh sekarang ni kita menggunakan teknologi HTML5. Dulu kita mungkin menggunakan lebih kepada teknologi yang native yang terdapat dalam iOS ataupun dalam platform yang lain. Tapi kita boleh menggunakan teknologi terkini macam HTML5 ni untuk kita membangunkan apps ni. Jadi
tak ada masalah. Pada kita tengok syarikat Bumi Putra yang sedia ada sekarang memang mampu berdaya saing ke peringkat global. Daripada di sini, bagaimana halal apps ini mampu dilihat dalam jangka masa beberapa tahun akan datang, plan jangka masa panjangnya bagaimana? Okay. Kerana mungkin ini satu apps tapi mungkin banyak lagi apps yang boleh digunakan pakai yang lebih kepada fokus kepada golongan peniaga dan sebagainya. Ya, kita nampak jangka masa panjang kita adalah untuk membuat capaian antarabangsa. Yang mana kita boleh bekerjasamalah dengan Badan Persejilan Halal di luar negara. Dan keduanya kita tengok dari segi pembangunan aplikasi yang lebih mantap adalah dengan menggunakan teknologi terkini macam augmented reality teknologi yang mana dia boleh mengenal pasti. Contohnya apps tu kita boleh scan contohnya gelas ni kan. Jadi dia akan beritahu gelas ni diperbuat daripada porselin, mendapat persejilan halal dari mana-mana. So kita cuba bangunkan teknologi menggunakan augmented reality lah, lebih kepada orang kata apa, lebih more functional, memudahkan pengguna. Jadi ia boleh, bila kita bangunkan teknologi macam ni, penerimaan pengguna antarabangsa akan lebih terbuka. Saudara Nizam, bagaimana dalam masa 20 saat, bagaimana perancangan masa depan bagaimana? Perancangan masa depan kita akan lebih membanyakkan reference apps juga lah. Macam contohnya macam kitab-kitab, Al-Quran dan juga semua daripada Islamic punya content lah. Okay. Melengkapkan ni lah. Selamat maju jaya. Saya rasa harap-harap anda berjaya untuk malam anugerah ICT NF Awani pada pertengahan bulan depan. Terima kasih kerana bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Anda juga boleh mengundi beberapa kategori bagi anugerah pilihan rakyat di juta.com, dan sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Teruskan bersama kami di Facebook atau Twitter Astro Awani. Boleh juga tonton kami di YouTube dan juga di astrawani.com. Sekian saja agenda Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi malam esok.